Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama dan Isteri. Yang berhormat Menteri-Menteri, Timbalan-Timbalan Menteri, Persekutuan, tetamu kenamaan, hadirin dan hadirat yang kita kasih sekalian. Alhamdulillah, beta merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmat, inayah dan nikmat kurniaannya maka dapat kita semua berhimpun bersempena sambutan Maulidul Rasul peringkat kebangsaan tahun 1444 Hijrah bersamaan 2022 Masihi. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabat baginda. Rabiul Awal yang kunjung tiba sekali lagi merupakan bulan kelahiran kasih Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus untuk membawa 1000 kerahmatan pada kita manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107 yang bermaksud, tidak kami utuskan kamu, yakni Muhammad, melainkan untuk memberi rahmat pada sekalian alam. Hakikatnya baginda adalah merupakan ciptaan yang paling mulia. Baginda meneduh jiwa di kala gusar, menerangi hati yang penuh kebatilan dan membawa sinar cahaya dalam 1000 kegelapan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, rantaian mutiara sejarah menzahirkan bagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya berkonsepkan teologi dan spiritual semata-mata. Baginda memandu kita dalam pelbagai aspek kehidupan yang turut merangkumi konsep pentadbiran berasaskan good governance, politik, ekonomi, keselamatan dan keadilan. Baginda mengajar setiap pemimpin untuk pertamanya menetapkan niat yang betul. Setelah itu, berlaku jujur dalam menjalankan amanah dan meletakkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pegangan utama. Konsep pemerintahan yang dituntut Islam adalah merupakan satu amanah yang sentiasa berada dalam ruang lingkup ikatan perjanjian di antara manusia dengan penciptanya. Makanya, setiap apa yang dilakukan oleh pemimpin hendaklah dibuat semata-mata atas dasar untuk menjaga kemaslahatan ummah. Kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut hubungan yang erat antara pemimpin dan masyarakat yang berasaskan kepada sikap sayang menyayangi dan hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Sabda baginda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud, sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka mencintai kamu serta mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Manakala seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu.
Hadirin hadirat yang beta kasih sekalian, kemuncak kepada usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan terbinanya sebuah kerajaan Islam menerusi penghijrahan baginda dan para sahabat ke kota Madinah. Menurut lipatan sejarah, setibanya di kota Madinah, baginda telah membina masjid, mempersaudarakan umat Islam dan mengubal piagam Madinah. Hasilnya, satu kesatuan masyarakat Madinah yang berbilang kaum, etnik dan agama telah berjaya dibentuk menerusi formula sosial, politik dan ekonomi seperti yang terkandung dalam piagam Madinah. Piagam Madinah yang digubal 6 abad lebih awal dari Magna Carta adalah merupakan asas kekuatan pembinaan sebuah negara yang menjamin hak setiap warga tanpa meminggirkan mana-mana kaum. Kita semua wajar mengambil iktibar bahawa kecemerlangan kerajaan Madinah adalah kerana kekuatan sosiopolitik yang menjamin hak dan keadilan warga, keberkesanan penyatuan ummah dan pembangunan ekonomi yang dinamik. Baginda mengutamakan kepentingan ramai berbanding individu. Baginda tidak memperjuangkan agenda sempit. Sebaliknya berlaku adil dengan membangunkan satu gagasan untuk kesejahteraan semua. Hakikatnya, perbezaan sosio-politik dan sosio-budaya adalah merupakan lumrah dan fitrah kejadian manusia. Akan tetapi, Rasulullah SAW telah mengajar kita bahawa keupayaan membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu merentasi pelbagai batas perbezaan adalah merupakan resepi kepada kestabilan dan kejayaan sebuah negara. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 yang bermaksud, Allah tidak melarangkan kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihani orang yang berlaku adil. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menuntut umatnya untuk sentiasa melakukan persediaan dalam menghadapi sebarang kemungkinan masa hadapan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Nisa ayat ke-71 yang bermaksud, wahai orang beriman, bersiap sedialah kamu dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama. Jelas, dalam apa jua keadaan, Allah SWT mengingatkan kita untuk membuat persediaan sebelum berlaku sebarang kejadian dan sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Di sini kita sedia maklum bahawa saban tahun tak kala kehadiran bulan November, Malaysia akan berhadapan dengan risiko berlakunya banjir. Baru-baru ini Jabatan Meteorologi Malaysia telah meramalkan negara akan berhadapan dengan hujan lebat berterusan dan risiko banjir berskala besar melalui hujung November. Pada kesempatan ini, beta ingin mengingatkan seluruh rakyat beta untuk memperkemaskan diri dan melakukan persediaan bagi menghadapi fenomena perubahan cuaca yang bakal berlaku kelak. Beta turut meminta agar semua agensi-agensi yang berkaitan untuk membuat persediaan yang rapi secara menyeluruh demi kemaslahatan ummah.
Persediaan tersebut bukan hanya dalam aspek mengurangkan kesan banjir, tetapi merangka satu kaedah bagi bantuan kepada mangsa banjir dapat diberikan secara lebih terancang, segera dan lebih efektif. Mengambil tema sambutan Maulidul Rasul pada tahun ini iaitu Keluarga Malaysia, Pemangkin Kemakmuran. Marilah kita menyatukan ikatan hati dan menumpukan usaha ke arah memelihara kemaslahatan ummah. Janganlah kita terlalu jauh menyimpang dari landasan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah memberi contoh dan model yang cukup sempurna untuk kita teladani bersama. Baginda telah menerangi kita dengan jalan yang benar lagi adil. Marilah kita bangkit bersama-sama dan memberi keutamaan kepada kemaslahatan ummah dengan menjunjung petunjuk dan tauladan yang telah diwasiatkan oleh seorang insan yang paling sempurna lagi mulia. Mengakhiri titah, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa ditucuri rahmat dan limpahan kasih sayang pada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan melindungi negara kita yang kita cintai ini dan rakyatnya dari sebarang musibah dan bahaya yang melanda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menjunjung kasih atas titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku. Acara berikutnya, pengumuman penerima anugerah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan tahun 1444 Hijri bersamaan 2022 Masihi. Untuk itu dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Hajah Hakimah binti Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, untuk mengumumkan penerima anugerah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan bagi tahun ini. Dipersilakan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ampun tuanku, menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Ampun tuanku, sukacita dimaklumkan bahawa sempena majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan bagi tahun 1444 Hijri bersamaan 2022 Masihi, Kerajaan Malaysia telah bersetuju
untuk mengurniakan anugerah perdana dan anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan. Patik memohon perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Berdua untuk mengisytiharkan nama-nama penerima kedua-dua anugerah berkenaan. Anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan diberikan kepada individu-individu yang telah memberikan sumbangan kepada masyarakat dan ummah. Penerima-penerima anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan bagi tahun 1444 Hijri bersamaan 2022 Masihi adalah yang pertama, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan binti Baharuddin, ikon sains dan peradaban. Yang kedua, yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nur bin Sulaiman, ikon media Islam. Yang ketiga, yang berbahagia Datuk Muhammad Khair bin Ibrahim, ikon korporat Islam. Yang keempat, yang berusaha Puan Hajah Syazrina binti Tan Sri Azman, ikon kemanusiaan. Yang kelima, yang berusaha Puan Chi Hoi Lan, ikon ibu sejati keluarga Malaysia. Yang keenam, yang berusaha Tuan Haji Hushim bin Haji Saleh, ikon pembangunan kecemerlangan Islam insan. Ampun tuanku, anugerah perdana Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan pula merupakan sebuah pengiktirafan kepada individu yang telah memberi sumbangan besar terhadap pembangunan ummah dan perkembangan syiar Islam serta telah menaikkan nama negara di peringkat nasional dan antarabangsa serta mendapat pengiktirafan dari pelbagai pihak. Pada tahun ini, kerajaan telah bersetuju menganugerahkan anugerah perdana Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan tahun 1444 Hijri bersamaan 2022 Masihi kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Said Zainal Abidin bin Said Muhammad Tahir. Semoga anugerah ini menjadi pembakar semangat dan pemangkin kepada penerima-penerima untuk terus memartabatkan ummah. Ampun tuanku, demikianlah sahaja sembah maklum patih. Sekian, wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk atas pengumuman sebentar tadi. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita saksikan klip video penerima anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan. Kita yang penting, sama ada orang suka atau tidak, bukan kita mengharapkan rezeki daripada orang, tetapi kita buat yang terbaik dan profesional. Nama beliau bila dikenali dalam industri otomotif apabila menyertai Highcom Holdings Malaysia, cepu minda yang berarah kepada reka cipta kenderaan beridentiti Malaysia. Kredibiliti yang ditunjang oleh kepakaran dan pengalaman yang luas di bidang korporat khususnya otomotif melonjakkan nama beliau dengan pelbagai anugerah kepimpinan peringkat global dalam sektor automotif antarabangsa. Mulai keikhlasan yang tiada sempadan ini meletakkan nama Tan Sri Datuk Sri Zainal Abidin Said Muhammad Tahir sebagai penerima anugerah perdana Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1444 Hijri bersamaan 2022 Masihi. Saya insyaAllah dengan anugerah ini akan memberi dorongan bagi saya soal menjadi insan yang lebih baik dalam segi agama
Yang keduanya dalam segi akhlak dan pribadi. Dan pada kita dapat mencontohi Rasulullah SAW. Dan yang harapan dengan apa kita membetulkan akhlak dan pribadi kita, insyaAllah kita boleh menjalankan dakwah kita dengan lebih baik. Perubahan iklim sebenarnya mendambakan kita berhijrah di dalam pemahaman dan kelakuan terhadap alam sekitar. Itulah nilai perjuangan anak jati Kuala Lumpur, Profesor Dato' Dr. Azizan Baharudin, Minat Pengarah Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaysia terhadap kelestarian alam sekitar, khususnya interaksi ekosistem dengan hubungan antara agama, sains dan kesan kepada manusia, melayakkan mantan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM ini menerima anugerah Kawi. Ia satu iktirafan tertinggi negara kepada individu di Malaysia yang memberi sumbangan besar ke arah kelestarian alam sekitar. Komitmen yang besar dalam usaha menyedarkan kita umat manusia terhadap kepentingan menjaga rumah hijau ciptaan ilahi, melayakkan nama yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Azizan Baharudin sebagai penerima Anugerah Maulidur Rasul 1444 Hijri bersamaan 2022 Masihi bagi kategori Ikon Sains dan Peradaban. Adalah satu wasilah dakwah yang menjadi sumber ilmu paling rapat kepada mereka yang bijak memanfaatkannya. Itu pandangan ikhlas anak kelahiran Kuala Terengganu, Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman, apabila menggalas bicara tentang peranan media sebagai wasilah dakwah. Sebagai penerbit eksekutif dalam pengisian kandungan Islam di TV3 dan TV9, pengarah halakah ini bertanggungjawab memperkukuhkan lagi metodologi dakwah sedia ada supaya mesej Islam sampai ke khalayak ramai dengan lebih berkesan. Dan hari ini, negara telah mengangkat insan yang berbakat besar ini sebagai penerima Anugerah Maulidur Rasul 1444 Hijri bersamaan 2022 Masihi bagi Akbar Media. Tahniah buat Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman. Kejayaan tidak diukur oleh kedudukan yang telah dicapai dalam hidup, tetapi halangan yang telah diatasi ketika berusaha untuk berjaya. Semangat itulah yang menggerak Datuk Muhammad K. Ibrahim untuk keluar daripada zon selesa. Tekad yang kuat untuk mewujudkan jenama Hotel Patuh Syariah dipermudahkan dengan terbinanya hotel antarabangsa bertaraf 4 bintang yang bernama Tamu Hotel and Suite milik kumpulan ZK. Pencapaian yang luar biasa ini adalah berkat rezeki yang dikongsi melalui amalan sedekah dan kerja kebajikan yang dilakukan oleh Yayasan ZK sejak 2001. Berbekalkan nawaitu yang ikhlas sebagai pelaburan saham akhirat, meletakkan Datuk Muhammad K. Ibrahim layak untuk digelar penerima Anugerah Maulidur Rasul 1444 Hijri bersamaan 2022 Masihi bagi kategori Ikon Keplat Islam. Belajarlah mendoakan orang lain. Ingatlah, ganjaran mendoakan orang lain adalah sesuatu yang luar biasa. Kata-kata itu cukup untuk menceritakan transisi kehidupan yang dilalui oleh Syazrina Azman atau lebih dikenali Miss Nina. 2013, Miss Nina memberi nota kepada penjaya seni setelah berhijab sebelumnya. Nota perjalanan yang penuh cerita hibah membuatkan jiwa dan nalurinya tidak gentar untuk menghantar bantuan makanan dan perubatan di negara-negara bergolak. Kemanusiaan beristiqomah tanpa mengejar nama atau populariti membawa Syazrina Azman atau Miss Nina layak untuk menerima Anugerah Maulidur Rasul 1444 Hijri bersamaan 2022 Masihi bagi kategori Ikon Kemanusiaan. Jangan pindah agama, sembahyang, pilih kawan yang baik-baik.
Itu yang dititipkan oleh Chin Hoi Lan kepada anak angkatnya, Rohana Abdullah yang beragama Islam. Biarpun berbeza agama dan bangsa, namun tidak sedikit pun menjadi penghalang kepada Chin Hoi Lan membesarkan Rohana mengikut cara Islam. Dia yang disangka Lausha oleh Rohana sentiasa memastikan anak angkat kesayangannya itu kekal dalam Islam dan sentiasa berusaha untuk memberi pendidikan agama yang terbaik buat Rohana. Sebagai tanda penghargaan di atas pengorbanan dan kasih sayang tanpa syarat, meletakkan Chin Hoi Lan sebagai penerima anugerah Maulid Rasul 1444 Hijri persamaan 2022 Masihi bagi kategori Ibu Sejati Keluarga Malaysia. Kata-kata yang keluar dari mulut itu adalah doa. Kita tidak tahu kata-kata yang mana satu Allah akan mampukan. Jadi, hati-hati apabila berkata ringkas tetapi tersirat 1001 makna, kerana sebagai pakar motivasi dan kaunseling, Haji Hushim Saleh meletakkan tugasnya sebagai tanggungjawab yang berat dalam masyarakat. Hushim Motivational Counseling and Consultancy menjadi lambang kekuatan Haji Hushim Saleh untuk berkongsi pengalaman dan ilmu tentang pembangunan insan dan pendidikan keibubapaan. Norma hidup positif yang dikongsi dengan caranya yang tersendiri, meletakkan nama Haji Hushim Haji Saleh sebagai penerima anugerah Maulid Rasul 1444 Hijri bersamaan 2022 Masihi bagi kategori Ikon Pembangunan Kecemerlangan Insan. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, untuk mengadap, merafak sembah dan seterusnya.